الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, khabar semua sihat? Alhamdulillah. Baik, kita sambung muka surat ataupun dekat ayat mana? Situ. Belas bulan 7. Iya kah? Siapa ingat? Asal ada lebih sikit pada tu rasanya. Ya. Okey. Ya. Ya. 14. Ada tanda maka yang terlebih muakkad. Surat 69 yang turun dan ditanya orang akan Sayyidina Abdullah. Oh, situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fi darin amin. Dan ditanya orang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang laki-laki berdiri malam, maknanya membangunkan malam, qiyamul lail, dan puasa siang hari, dan tetapi tiada hadir akan Jumaat dan jamaat. Maka jawabnya, ataupun Jumaat, maka jawabnya ia di dalam neraka. Ini bagi orang yang sengaja tidak mahu menunaikan sembahyang Jumaat. Ya, yang sengaja tanpa uzur, tanpa sebab darurat dan sebagainya. Ya, maka hadis tu lafaz hadis tu
ataupun maksud hadis itu ada juga diriwayatkan ya dalam beberapa kitab, seperti kitab Al-Isabah ataupun Al-Isti'ab. Jadi maksud kat situ bersamaan dengan satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ah thalathan min ghairi 'udhrin faqada nabadha al-islam wara'a dhahrihi. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, maka sebenarnya telah melontarkan Islam di belakangnya. Seolah-olahnya dia telah mengeluarkan Islam, seolah-olahnya begitu dari dirinya, bukannya murtad dan sebagainya, tidak, tapi seolah-olahnya dia meletakkan Islam itu belakang, tidak mengutamakan. Jadi kalau ikutkan lafaz hadis ni, nak kata lafaz yang begini dalam kitab-kitab hadis atau sebagainya, dia tidaklah, orang kata apa, sebahagian ulama mengatakan tidak dijumpai lafaz yang begini. Tetapi lafaz yang sama makna dengan hadis ni ada disebut di dalam kitab Az-Zawaid, dalam kitab sembahyang, tapi katanya bukanlah daripada qaul atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ianya daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi daripada perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ana Ibnu Abbas qala man taraka al-jum'ah thalatha jum'in mutawaliyatin faqad nabadha al-islam wara'a dhahrihi. Jadi siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut dengan tanpa keuzuran, sesungguhnya ia telah melontarkan Islam di belakangnya. Jadi nak ceritanya di sini, orang yang sengaja tak sembahyang Jumaat, yang sengaja tak sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, maka ianya berdosa besar, wajib bertaubatlah. Wajib bertaubat. Melainkan ada keuzuran, melainkan ada sebab, sakit ke, yang mana tidak lagi dia wajib pergi sembahyang Jumaat. Jadi kalau sekarang ni, musim sekarang ni, musim wabak atau musim virus, wajib tak wajib? Wajib. Cumanya siapa cepat dia dapatlah. Sekarang nak pergi sembahyang Jumaat, siapa cepat dia dapat, kan? Jadi orang dah berlumba-lumba nak pergi sembahyang Jumaat. Tak tahulah, kok ada yang biar tunggu orang lain penuh dulu kan. Oh, tak sempat lah, sengaja pula buat lambat contoh. Tapi tengok atas tempat lah. Kalau tempat tu dibukakan luas, boleh sembahyang, masuk pergilah, tak ada masalah. Buat macam mana? Begitu peraturannya sekarang, kena ikutlah aturan itu, kan? Jadi ada sebahagian masjid dia tak ada daftar-daftar lah, pergi cek suhu ke, tulis nama, tulis nombor telefon, mana ada kosong masuk. Selagi boleh masuk. Ada masjid dia ikutlah peraturan, daftar tak daftar tu. Kadang-kadang yang daftar pula tak datang, kan? Ada nama tak ada, tapi yang ada nama daftar dia pula tak datang.
Senang eloknya masjid, siapa datang ada ruang semayang. Yang penting ceklah suhu tu, ikutlah SOP dia. Yang datang cek suhu, tulis nama, ada ruang, datang. Nasib lah. Tak payahlah tunggu daftar tak daftar tu. Daftar time pergi tu je, senang. Rasanya banyak dah masjid buat macam tu, betul tak? Ada nak daftar. Ya? Daftar sekali banyak masjid. Ada pesen lagu tu. Dia daftar 4 masjid terus, 5 masjid. Perginya 1 masjid pun tidak pergi. Kan? Jadi tak payahlah daftar. Tak tahulah, ikutlah SOP-nya. Datang tu ceklah suhu sebagainya. Ikutlah ikut mana pun. Baik. Kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat, ya, Jumaat ni diambil daripada kalimah Arab yang bermaksud berkumpul. Kenapa? Kerana berkumpul, kerana terkumpulnya, terhimpunnya banyak kelebihan, ya, dalam hari Jumaat. Antaranya ialah dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, ataupun ketua kepada hari-hari. Dan boleh juga Jumaat diguna pakai sebagai hari Minggu. Jadi ada sebahagian mengatakan bahawa hari Minggu ke apa? Hari Jumaat. Lepas tu ada negeri hari Minggu dia hari Jumaat. Ya. Jadi boleh tengoklah dalam kitab idaman penuntut, ada dalam kitab Kifayatul Akhyar pun ada sebut tentang hari Jumaat. Jadi boleh baca Jumu'ah, boleh baca Juma'ah, boleh sebut Jum'ah. Ada juga sebahagian mengatakan Jumi'ah pun ada juga disebut dalam bahasa Arab. Jadi banyak, ada Jumu'ah, ada Juma'ah pun ada, bukan Juma'ah dah. Ya, pendek, semua pendek. Juma'ah. Ada juga menyebut Jum'ah, dia sukunkan mim pun ada. Jadi ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah, di sisi Allah, kerana ia penghulu segala hari. Padanya dijadikan Adam alaihissalam, dan padanya berdiri hari kiamat. Jadi ada hadis yang panjang lah, ya, hadis yang panjang menceritakan tentang hari Jumaat, ya. Dan pada satu riwayat yang lain, dan sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Jadi hari yang naik matahari padanya pada hari Jumaat, itulah waktu yang sebaik-baiknya. Juga ada disebut hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Jadi sebaik-baik hari yang naik matahari padanya ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, padanya itu, pada hari itu diciptakan, ya, Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, dan padanya dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan padanya dikeluarkan pula daripada syurga itu. Jadi, dan tidak berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Ada hadis riwayat Muslim. Jadi kita tengok hari yang akan berlaku hari Jumaat, hari kiamat itu adalah pada hari Jumaat. Itu sudah pasti. Jumaat bila? Wallah subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya hari Jumaat.
Agak-agak kalau kita dah sampai hari Khamis tu, jadi banyak-banyakkanlah bertaubat pada hari Khamis. Hari lain pun kena taubat banyak juga. Tapi kalau berdasarkan hadis mengatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat itu pada hari Jumaat. Hari Jumaat biasanya dah masuk asar ke maghrib hari yang seterusnya. Hari yang seterusnya asar ke maghrib. Maghrib hari yang seterusnya. Sebab itu kalau akhir tahun, awal tahun, kita baca doa itu sebelum maghrib dan selepas, anda dah masuk hari yang baru. Maghrib tu dah masuk hari yang baru. Jadi patutnya setiap hari Khamis tu kita kena berharap, kena takut, kena banyakkan istighfar dan taubat. Kalau masih lagi ada riwayat hidup itu hari Khamis tu, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku pada detik yang seterusnya. Baik. Jadi padanya dimerdeka Allah Ta'ala, padanya 600,000 permerdekaan daripada api neraka. Jadi hari Jumaat itu Allah Ta'ala bebaskan 600,000 penghuni neraka. Setiap hari Jumaat dibebaskan seramai 600,000 penghuni neraka. Ya. Jadi fadilat itu banyaklah. Juga disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, sabda Nabi SAW, "Inna yawmal jum'ah wa laylatal jum'ah 24 sa'ah. Laisa fiha sa'atun illa walillahi fiha 600,000 atiq minan nar." Jadi sungguhnya hari Jumaat itu dan malam Jumaat itu ada 24 saat, ada 24 jam. Tidak ada satu saat pun, tidak ada satu jam pun kecuali bagi Allah Ta'ala itu pada Allah Ta'ala 600,000 permerdekaan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi Allah Ta'ala membebaskan setiap hari Jumaat, mana setiap minggu pada hari Jumaat 600,000 orang daripada neraka. Orang yang beriman lah. Orang yang beriman, orang Islam. Orang Islam tetapi ditempatkan dalam neraka. Bila habis orang kata apa, tempoh siksaan itu, maka Allah Ta'ala keluarkan daripada neraka. Jadi kita minta jauh lah daripada seksa-seksa Allah Ta'ala, sama ada di dunia maupun akhirat. Baik. Maka barang siapa mati padanya, di surat Allah baginya pahala syahid. Siapa yang meninggal pada hari Jumaat, Allah Ta'ala menyuratkannya sebagai pahala syahid. Jadi syahid kecil. Dan dipelihara akan daripada fitnah kubur. Dipelihara daripada fitnah kubur. Jadi fitnah kubur ni apa di antaranya? Fitnah kubur. Fitnah kubur ni perkara-perkara yang orang kata apa? Yang berlaku dalam alam sana itu. Contoh seperti kalajengking, ular dan sebagainya itu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dalam sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Sekejap. Macam mana selawat tu?
Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 80 kali hari Jumaat. InsyaAllah Allah akan mengampunkan dosa di antara Jumaat yang akan datang. Antara fadilat itu yang disebut dalam kitab Siyarus Salikin, mengampunkan dosa-dosa yang kecil antara Jumaat ke Jumaat. Boleh amalkan insya-Allah. Ya. Ada sebut dalam kitab Siyarus Salikin. Itu fadilat. Bukannya bila buat dosa terus terhapus. Tak. Dosa tetap dosa. Malaikat kan tulis. Dosa tetap dosa. Cuma fadilat salawat itu antaranya ialah dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, daripada dosa-dosa kecil, daripada Jumaat ini ke Jumaat yang datang. Baik. Dan pada hari dan malamnya, dan malamnya itu bermula malam Jumaat sampai besoknya itu. Dan membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Akthiru surah Al-Kahfi itu pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ataupun bermulanya malam Jumaat sehinggalah sebelum maghrib hari Jumaat tu. Jadi disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Boleh. Jadi orang kita mengamalkan baca surah Yasin malam Jumaat, tak ada masalah. Ya, tidak ada masalah pun. Bacalah. Lepas tu baca surah Al-Kahfi besoknya tu. Ya, tak perlu gaduh-gaduh. Gaduh apa? Orang baca Yasin malam Jumaat. Ya. Lepas tu bacalah surah Kahfi besok tu. Tak ada orang larang pun. Yang pergi larang orang baca Yasin malam Jumaat tu dah kenapa? Tak. Boleh larang orang baca Quran? Boleh. Contohlah masjid, surau. Satu hari kita ambil, ya, kita buat program membaca Al-Quran ataupun surah tertentu. Nak bagi contohlah, kan, nak bagi jemaah sama-sama satu hari kita ambil setiap minggu baca Quran ataupun surah-surah tertentu pada malam tertentu. Boleh? Boleh. Kok mana pula berdosa baca surah Yasin? Dosa baca Quran. Payah tu, kan? Baguslah menghidupkan suasana. Baca Yasin ke, tak kisahlah baca apa pun. Besok pagi, tiap-tiap pagi ke, lepas tu baca Yasin, lepas subuh baca Yasin, apa boleh juga. Baca surah Waqiah ramai-ramai, kan, murah rezeki. Baca, tak kisahlah. Malam Jumaatnya baca surah Yasin, nak buat. Besoknya tu lepas subuh nak baca surah Kahfi, baca. Kan? Jadi tak ada masalah. Jadi hadis surah Kahfi itu adalah man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Jadi siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, fi yaumil Jum'ah, bukan malam Jumaat. Fi yaumil Jum'ah makna bermula maghrib sampailah sebelum maghrib besok. Itu hari Jumaat sepanjang itu bacalah. Ya, maka Allah akan menerangi baginya itu cahaya, ya, di antara Jumaat, di antara Jumaat kali kedua. Ya, jadi sepanjang minggu tu Allah menaunginya dengan cahaya. Itu surah Al-Kahfi. Jadi surah Yasin banyaklah fadilat-fadilatnya surah Yasin itu. Kan, kita baca
malam Jumaat, surah Yasin. Surah Yasin tu antaranya ialah jantung Al-Quran. Surah Yasin menghidupkan, dan banyaklah lagi. Ya, tak ada masalah. Ada ulama kita buat baca surah Yasin malam Jumaat, baguslah, menghidupkan hati-hati. Jantung Al-Quran itu dia punya getaran dia, gelombang dia itu. Bila kita baca itu, ya, dalam sedar ataupun tidak sedar, gelombang setiap surah, setiap ayat daripada Al-Quran itu mendatangkan kesan kepada si pembaca. Ya, di sebalik fadilatnya, pahalanya, satu huruf digandakan 10. Jadi tak payahlah bising-bising nak larang orang baca Yasin ke apa ke, gaduh-gaduh sana gaduh sini. Tak ada kerja cari kerja, tak ada gaduh cari gaduh. Melainkan perkara itu memang bid'ah yang memang betul-betul bid'ah. Memang sepakat ulama kata bid'ah. Mana bid'ah yang berdosa kalau buat. Kalau bid'ah yang tak berdosa, yang tak melanggari syariat, yang masih ada lagi perbincangannya dalam hukum-hukum syariat, tak melanggar syariat, maka ianya dibolehkan. Jadi baca Yasin, tengoklah pada hukum asal syariat, Yasin tu datang dari mana? Kitab mana? Ke kitab Veda? Bukan, kitab Al-Quran. Jadi siapa yang membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran digandakan 10 pahala. Dan yang kita larang orang baca Al-Quran, baca surah Yasin tu dah kenapa? Contoh kan, saja je tanya, kok ada jawapan. Bid'ah ialah bid'ah Nabi tak buat. Tapi masalahnya, baca Yasin tu, baca surah tu boleh ke tak boleh? Boleh. Lepas tu dia kata pula ditentukan pula hari. Tak apalah ditentukan hari pun. Salah ke? Tentu hari baca itu, baca ini, salah? Kalau tengok imam-imam pun dia ada tentu-tentu hari zikir dia, zikir ini, imam-imam yang besar. Selagi mana tidak melanggari syariat. Menentukan hari itu bukannya terkait dengan hukum syarak pun. Menentukan hari, melainkan hari-hari yang mesti ditentukan harinya dengan syarak, ya, hari wukuf. Itu dah memang jelasnya. Hari raya Aidilfitri ke Aidil Adha ke, dah jelas harinya tentu. Kan? Ibadah tu mana ada ibadah yang telah ditentukan tata caranya. Macam mana solat sembahyang, tata cara sembahyang macam mana, berapa rakaat, semuanya dah sepakat. Tak ada pula khilaf zuhur 4 ke 5 rakaat, tak ada. Tak ada pula khilaf subuh 2 ke 4, tak ada. Benda itu bukan khilaf, itu dah tetap tata caranya. Ibadah mahdah, bukannya ibadah yang ghair mahdah, yang telah tetap caranya. Nak zikir, zikirlah. Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Udhkurullah, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Zikir yang banyak, zikirlah. Banyak mana ikutlah. Janji banyak, perbanyakkan zikir. Nak buat masa bila? Buatlah. Nak buat dalam keadaan mana pun buatlah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tak masalah. Berdiri ke, duduk ke, baring ke, berzikirlah. Berjalan ke, berlari ke, berzikir. Cuma jangan berzikir itu campur dengan perkara maksiat. Jadi haram. Berzikir bercampur dengan perkara maksiat. Pergi tengok konsert tak tentu hala, duduk berzikir, tak boleh lah. Dia duduk sengaja pergi duduk tempat maksiat, bukan sebab dakwah. Contoh kalau ada orang dakwah lain, niat dia berdakwah kan, dia masuk satu tempat itu tujuannya untuk berdakwah, pergi ceramah apa semua, itu cerita lain lah. Cerita-cerita yang orang kata apa, itu tak termasuklah dalam perkara ini kan. Contohnya majlis zikir itu bercampur lelaki perempuan yang bukan mahram. Bercampur tu bukannya bercampur macam sembahyang ni. Kalau nak kata bercampur, sembahyang ni pun bercampur.
belakang saf perempuan. Di sebalik langsir kalau berzikir tu, ya, macam kita sembahyang ni jemaah ni ada tirai apa semua, tak ada masalah. Ini berzikir selang-seli mak haji pak haji, mak haji pak haji, tak boleh lah. Yang bukan mahram. Itu pun ialah haram. Walaupun berzikir la ilaha illallah, sebelah ni orang bukan mahram, duduk bercampur, itu ya haram, berdosa. Ya, tapi kalau majlis itu majlis zikir, ya, sedangkan majlis itu pula taman-taman syurga, yang tak ada masalah, zikirlah. Selagi mana adanya itu hukum syarak yang meluluskannya. Ya, panjang bahasnya tu. Jadi tak payahlah nak gaduh-gaduh kan. Baik, begitu juga tadi macam baca Yasin kan, banyaklah. Antaranya walaupun ada hadis tapi dhaif, tetapi boleh dijadikan fadilat amal, fadail amal kan. Contohnya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata Yasin fi lailatul Jum'ah ghufira lahu. Siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumaat, maka dia ampunkan dosa baginya. Itu ada hadis riwayat Al-Asbahani dalam kitab Targhib ataupun dan Al-Munziri. Jadi semuanya ada untuk fadail a'mal, fadilat a'mal. Baik. Dah habis tu. Dan sunat mandi meniatkan bagi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat pada hari Jumaat. Kan? Jadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, idza jaa ahadukum al-jum'ah faghtasil falyaghtasil. Jika telah datang hari Jumaat, ya, maka mandilah, basuh badan. Jadi bila dah sampai nak pergi menunaikan fardu Jumaah, falyaghtasil, maka mandilah, ya. Jadi ada dalam riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Jumaah. Baik, dan pagi kepadanya, maknanya awal lah, sunat Jumaat, dan berpagi-pagi kepadanya. Dan membanyakkan mendengar kepada khutbah. Baik, boleh situ ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ini tentang kelebihan hari Jumaat. Kita masuk bab Jumaat, belum masuk lagi bab jamaah. Ini baru bab Jumaat, belum sembahyang Jumaat. Ini sembahyang Jumaat. Baik, ada soalan nak tanya? Sepanjang khutbah dia tidur, jadi dia tak dapat fadilat pahala Jumaat. Dia tak dapat lah pahala khutbah tu, dia tak dapat. Ya. Jadinya kalau dia datang awal tapi dia tidur, kan? Makanya orang yang tak dengar khutbah tu, jadi pahala Jumaat itu dia tak dapat. Dia tak dapat. Tapi Jumaat dia itu sah lah. Jumaat dia sah, tak ada masalah. Pahala Jumaat tu, pahala Jumaat tu ialah dengan mendengar khutbah.
Baik, ada soalan lain? Kalau bekerja Ustaz, hari Jumaat macam mana? Kalau macam saya tetap hari Jumaat, memang terdapat elak. Ha. Bekerja, maksudnya sibuk ke sekolah kan. Memang tak sempat, memang tak sempat. Tak sempat. Mana kira darurat. Kalau darurat tu sembahyang zuhur je lah. Sembahyang zuhur je lah. Istighfar je lah. Istighfar banyak-banyak. Ya, bukan sengaja. Kalau disengajakan tu lain lah. Tapi kalau boleh cari ruang, boleh sembahyang Jumaat, sembahyang lah. Ya, tapi kalau dah tak macam tu tadi, kesnya itu dah memang tak boleh nak elak sangat dah, kita istighfar je lah. Ya, Satu lagi Ustaz. Ya. Saya nak soalan tengah ibadat. Mandulkan binatang manusia. Hukum Contohnya macam kucing. Hukum memandulkan binatang. Jadi kalau tak silap, memandulkan binatang ni hukumnya, kalau tengok dalam kitab, tak apa sebut itu hari, kalau tak silap saya Bughyatul Tulab pun ada sebut, mengkasi, mandulkan haiwan. Ya. Jadi hukumnya harus ya, dengan sebab yang tertentu. Ya. Jadi dia boleh, tapi dengan bersyarat, dengan sebab. Ya. Mengkasi haiwan. Contohnya haiwan yang terlalu tua, yang mana kadang-kadang dia membuang itu tanpa mengata-kata. Jadi bunuh haram hukumnya. Maka mengkasi itu ataupun tak nak bagi dia membuntingkan betina yang lain, haiwan betina yang lain, maka hukumnya harus. Ya, harus. Pandang wajah imam Ustaz. Ya, Pandang wajah imam ketika baca Quran. tidak syarat. Ya, tidak disyaratkan memandang wajah imam. Syaratnya ialah hanya mendengar khutbah. Ya, jadi tak syarat pun memandang wajah imam. Jenuh kalau orang duduk belakang nak pandang macam mana? Kan? Yang duduk jauh luar pada masjid ke tak dapat nak pandang. Jadi syaratnya hanyalah mendengar khutbah. Pastinya Jumaat itu wajib, fardu. Yang tadi kita bagi tahu, ya. Cuma pahala Jumaat ialah dengan mendengar khutbah. Kalau tak dengar khutbah, tak dapat pahala Jumaat. Bukan tak sah Jumaat. Jangan silap faham. Jumaat sah. Ya. Pahala menunaikan sembahyang Jumaat itu dapat. Lain, pahala menunaikan sembahyang itu dapat. Pahala Jumaat yang lain, fadilat tu pula, yang tu tak dapat. Ya. Jangan silap faham. Ya. Sembahyang tak ada pahala, tak pelik namanya. Kan? Kok mana sembahyang kita pun, culas macam mana pun, sembahyang itu diberikan markah oleh Allah, diberikan pahala. Cuma banyak mana markah itu Allah Ta'ala yang bagi. Kan?
Tapi yang pentingnya ialah markah menunaikan sembahyang itu, pahala menunaikan sembahyang itu ada. Asalkan sembahyang itu sah, cukup, rukun, syaratnya semua ada. Jadi dapatlah pahala, dapatlah markahnya. Satu ke dua ke, itu Allah Ta'ala yang bagi. Yang penting menunaikan itu. Iqamatus solah, mendirikan sembahyang, itu yang wajib. Wajib, tapi Allah bagi pahala. Memang dia wajib, tapi dalam wajib itu Allah bagi pahala, bagi ganjaran. Yang sunat, ganjaran, pahala. Yang harus, tengok, boleh dapat pahala, tengok pada niat. Makan harus makan, tapi makan sebab nak lagi rajin ibadat, atau makan kerana Allah Ta'ala untuk buat ibadat, maka makan tadi yang harus tapi dapat pahala sebab niat. Tidur, qailulah, tidur sekejap, tapi sebab niat, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi buat qailulah sekejap, niat. Bukan qailulah 4 jam tak. Qailulah sedikit saja, 10 minit, 15 minit atau setengah jam paling lama. Kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Dengan niat itu kerana nak lebih segar, mencari nafkah, mencari rezeki, ataupun nak lebih segar untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, maka perbuatan tidur tadi itu mendapat pahala. Tidur sekejap lepas isyak dengan niat hati itu, untuk bangun bertahajud atau berqiyamul lail, ataupun memasangkan rabitah dengan waktu subuh, maka tidur tadi itu tidur yang ibadah. Niat nak buat ibadat, tidur yang ibadah, maka tidur yang beroleh pahala. Cukup dia punya syarat-syaratnya, boleh pahala. Itu. Sebab sedang baca lah Ustaz, lepas tu jiran sebelah kita dia bersin Ustaz, dia cakap Alhamdulillah, habis tu kita nak jawab. Ya. Tak perlu jawab. Jawab dalam hati je. Tak perlu. Mana tidak disunahkan menjawab. Jawab dalam hati je. Ya. Mana afdal tak? Kita lewat pergi berjemaah, kita masuk masjid turun duduk, ataupun kita sembahyang sunat naik ke masjid 3/4 jam. Afdalnya ialah kita menunaikan tahiyatul masjid. Kerana itu adalah daripada Nabi SAW. Nabi sedang berkhutbah dan sahabat yang masuk masjid nak duduk, Nabi SAW suruh bangun 2 rakaat dulu, walaupun khatib tengah berkhutbah. Jadi disunatkan kita untuk tahiyatul masjid 2 rakaat dah, sama ada termasuk sekali tahiyatul masjid ni pun dikira sebagai sunat mutlak. Jadi dia niat sunat sebelum Jumaat ke, dah dapat sekali tahiyatul masjid dengan syarat tak duduk, ataupun 3 sekali, wuduk dia belum kering, jadi dalam tu dia dapat sunat wuduk, sunat tahiyatul masjid, sunat sebelum Jumaat, 3 sekali. Dia boleh 3 sekali, satu niat je tapi dapat 3 sekali. Jadi niat apa? Niat sebelum Jumaat lah. Niat sebelum Jumaat. Sebab tahiyatul masjid atau sunat wuduk dikira sebagai sunat mutlak, dikira sebagai sunat ringan. Jadi dia dapat sekali masuk. Boleh. Jadi insya-Allah kita berhenti kat sini dululah. Sebab kita ada tahlil sikit lagi ya. Tapi saya minta maaf, ayah siapa yang meninggal tu ada sini? Ada.
Jadi saya minta maaf saya tak dapat nak bersama ke sana. Jadi saya buat tahlil ringkas di sini lah, boleh baik. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam wa alihi wasallam kiram, masyayikhina al-Fatihah.